Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Habib bin Kamal, nombor matrik BA23110210. Pada hari ini saya akan membentangkan kajian mengenai pelaksanaan Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa atau International Humanitarian Law IHL dalam konflik bersenjata di Sudan pada tahun 2023 hingga tahun 2026. Konflik ini bermula pada 15 April 2023 dan melibatkan pertempuran antara Sudanese Army Force atau SAF yang diketuai oleh Jeneral Abdel Fattah al-Burhan dengan Rapid Support Forces atau RSF yang dipimpin oleh Muhammad Hamdan Dagalo yang dikenali juga sebagai Hemeti. Konflik ini tercetus akibat perebutan kuasa politik selepas kejatuhan pemerintahan Omar al-Bashir pada tahun 2019, khususnya berkaitan proses penyatuan RSF ke dalam Angkatan Tentera Sudan. Namun pertikaian tersebut akhirnya bertukar menjadi peperangan berskala besar yang merebak ke beberapa wilayah seperti Khartoum, Darfur, Kordofan dan Gezirah. Dalam sudut kemanusiaan, konflik ini telah menyebabkan berjuta-juta rakyat kehilangan tempat tinggal, ribuan orang terbunuh, cedera serta kemudahan penting seperti hospital, sekolah, bekalan air mengalami kemusnahan. Oleh sebab itu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB menganggap konflik Sudan sebagai salah satu krisis kemanusiaan paling serius di dunia pada masa ini. Dari perspektif undang-undang antarabangsa, konflik ini diklarifikasikan sebagai konflik bersenjata bukan antarabangsa, iaitu Non-International Armed Conflict NIAC. Konflik ini tertakluk kepada Perkara 3 bersama Konvensyen Geneva 1949 serta Undang-Undang Adat Antarabangsa. Dalam pembentangan saya pada hari ini akan memberikan tumpuan kepada 3 prinsip utama di dalam IHL, iaitu prinsip pembezaan, prinsip perkadaran dan prinsip perlindungan orang awam. Bagi menilai sama ada kedua-dua pihak yang bertelagak mematuhi kewajipan mereka di bawah Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa. Seterusnya saya akan membentangkan tentang konsep dan teori yang digunakan untuk menganalisis konflik bersenjata di Sudan dari tahun 2023 hingga tahun 2026. Poin yang pertama ialah Theory of Internationalization. Di bawah kerangka Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa ini, konflik di Sudan ini telah diklasifikasikan sebagai konflik bersenjata bukan antarabangsa atau NIAC kerana ianya melibatkan tentera rasmi kerajaan SAF menentang kumpulan separat tentera iaitu RSF. Walau bagaimanapun, kehadiran Theory of Internationalization ini menjelaskan bahawa sesuatu NIAC secara teorinya boleh bertukar status menjadi konflik bersenjata antarabangsa ataupun IAC. Syaratnya ialah sekiranya sesebuah negara luar terbukti menjalankan kawalan menyeluruh atau overall control terhadap pasukan proksi mereka melalui dana, pembekalan kelengkapan, serta perancangan operasi ketenteraan. Di Sudan, konsep structural interoperability membuktikan penglibatan ini, di mana teknologi drone canggih dan sistem rangkaian satelit daripada aktor luar telah mewujudkan pengalihan operasi yang mendalam. Kesannya, tindakan ini mencetuskan tanggungjawab langsung kepada pihak ketiga di bawah Artikel 1 Konvensyen Geneva, di mana mereka boleh dipertanggungjawabkan kerana bersubahat dalam jenayah perang sekiranya bantuan tersebut menyerang infrastruktur awam. Poin kedua pula memperincikan isu kemanusiaan yang timbul hasil daripada operasi ketenteraan ini, khususnya melibatkan taktik kebuluran penduduk. Menurut laporan UNICEF tahun 2026, sekatan bantuan kemanusiaan secara sengaja oleh kedua-dua belah pihak telah mengheret jutaan rakyat Sudan ke dalam fasa kebuluran yang dahsyat. Perlu ditegaskan juga bahawa di bawah undang-undang antarabangsa yang terpakai bagi IAC maupun NIAC, penggunaan kebuluran penduduk awam sebagai senjata atau taktik peperangan adalah dilarang secara mutlak. Konsep undang-undang ini sangat tegas, ia bukan sahaja melarang sekatan makanan, malah mengharamkan sebarang tindakan memusnahkan, merampas atau mengalih objek-objek penting untuk kelangsungan hidup penduduk awam, termasuklah kawasan pertanian, ternakan, grid elektrik awam dan loji rawatan air minuman.
Akhir sekali, untuk kita memahami puncak geopolitik konflik ini, uh, kita kita menggunakan lensa hubungan antara bangsa, yaitu teori neorealism oleh Kenneth Waltz. Teori ini menekankan bahwa kelakuan sesebuah negara ditentukan oleh struktur sistem antarabangsa yang bersifat anarki, yaitu ketiadaan kerajaan pusat dunia yang memaksa setiap negara untuk uh, untuk mencari jalan bagi kelangsungan hidup serta memaksimumkan kuasa relatif mereka demi 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 menyeimbangkan kuasa tersebut. Di Sudan, kejatuhan rezim telah mewujudkan vacuum keselamatan domestik. Memandangkan Sudan memegang kedudukan geostrategik yang amat penting, yaitu menguasai 850 km pesisiran Laut Merah dan juga kaya dengan reserve emas, campur tangan kuasa-kuasa tengah di Timur Tengah ini adalah satu tindakan yang rasional untuk membetulkan keseimbangan kuasa. Sebagai contoh di sini, UAE menyokong RSF demi kepentingan emas dan pengaruh maritim, manakala Mesir dan Arab Saudi serta Iran bertindak untuk menyokong SAF atau menyekat dominasi RSF demi menjaga keselamatan nasional mereka. Pengaliran masuk aset ketenteraan canggih secara berterusan dari tahun 2023 sehingga tahun 2026 ini merupakan usaha sistemik oleh aktor luar untuk menyekat pencabar mereka, yang akhirnya mengekalkan status pertempuran buntu ataupun military stalemate. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fahmi Nasoha, nomor metrik BA 2311040. Dan pada hari ini saya akan menceritakan tentang latar belakang konflik yang berlaku di Sudan. Konflik bersenjata di Sudan ini merupakan sebuah konflik krisis kemanusiaan dan keselamatan yang paling serius dalam sistem antarabangsa kontemporari, di mana konflik ini tercetus pada 15 April 2023 yang bermula akibat perebutan kuasa antara Angkatan Tentera Sudan dan juga pasukan sokongan pantas yang sebelumnya merupakan sekutu di dalam struktur keselamatan negara Sudan. Selain itu, konflik ini tidak berlaku secara tiba-tiba, namun merupakan hasil daripada ketegangan politik yang berlaku dan ketenteraan yang berlarutan semenjak kejatuhan pemerintahan Presiden Omar al-Bashir pada tahun 2019. Persaingan antara pemimpin tinggi RSF dan SAF ini mengenai masa depan negara telah menyebabkan peperangan terbuka pada April 2023. Di mana salah satu sebab ataupun isu utama yang menyebabkan konflik ini adalah keperluan untuk mengintegrasikan RSF ke dalam SAF sebagai langkah dalam pembaharuan sektor keselamatan. SAF mahu integrasi dijalankan dalam masa yang singkat di bawah kawalan tentera penuh, manakala RSF ini menentang pendekatan yang dinyatakan di atas dengan jelas, cara yang menjejaskan autonomi dan pengaruh politik. Pertempuran yang bermula di ibu negara Khartoum kemudiannya merebak ke wilayah lain seperti Darfur, Kordofan, dan Gezira. Dan dalam masa yang singkat ini, konflik ini berubah daripada perebutan kuasa politik kepada perang berskala nasional yang melibatkan penggunaan artileri berat, serangan udara, drone, dan operasi ketenteraan yang meluas. Konflik ini terus berlanjutan walaupun beberapa usaha rundingan telah dilakukan oleh organisasi serantau, namun tidak mencapai kata sepakat antara SAF dan RSF. Pertempuran berterusan ini menyebabkan jutaan rakyat Sudan menjadi pelarian atau orang yang terlantar dalam negara. Ketegangan yang timbul ini akibat isu integrasi RSF ke dalam SAF telah berkembang menjadi perang berskala besar, di mana ia memberi kesan buruk kepada keselamatan dan kesejahteraan rakyat Sudan. Oke, baiklah. Saya Elvin bin Abdul. Saya akan teruskan pembentangan dengan analisis prinsip IHL. Jadi prinsip yang pertama adalah prinsip humanity ataupun kemanusiaan. Jadi prinsip ini menetapkan bahawa semua individu yang tidak mengambil bahagian secara langsung dalam konflik bersenjata mestilah dilindungi daripada sebarang serangan
ataupun kesan peperangan. Jadi dalam konflik di Sudan, prinsip ini tidak dipatuhi dengan baik karena kedua-dua pihak dilaporkan telah menyerang kawasan kediaman, hospital, sekolah, kamp pelarian, dan kemudahan awam yang lain. Akibatnya, ramai orang awam yang terbunuh, berjuta-juta penduduk yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka, dan krisis kemanusiaan ini menjadi semakin buruk. Oleh itu, dapat disimpulkan bahwa prinsip perlindungan ini ataupun humanity ini telah dilanggar karena orang awam menjadi mangsa utama dalam konflik tersebut. Seterusnya, prinsip yang kedua adalah prinsip perbezaan ataupun principle of distinction. Jadi prinsip kedua ini mewajibkan semua pihak yang terlibat dalam konflik ini membezakan antara kombatan ataupun orang awam, serta antara sasaran ketenteraan dengan kemudahan awam. Hanya sasaran ketenteraan yang sah dibenarkan untuk diserang. Namun, dalam konflik di Sudan ini, berbagai laporan menunjukkan bahwa serangan ini dilakukan di kawasan yang padat dengan penduduk, termasuk pasar, rumah kediaman, hospital, pusat perlindungan, pelarian, dan sistem bekalan makanan. Keadaan ini menunjukkan bahwa pihak yang berkonflik itu gagal membezakan sasaran ketenteraan dengan kawasan awam. Dari perspektif IHL, kegagalan mematuhi prinsip ini merupakan pelanggaran yang serius dan boleh diterjemahkan sebagai jenayah perang. Oke, baiklah. Seterusnya prinsip yang ketiga adalah prinsip perkadaran. Jadi prinsip ini menetapkan bahwa setiap serangan ketenteraan tidak boleh menyebabkan kematian ataupun kerusakan orang awam secara berlebihan jika dibandingkan dengan kelebihan ketenteraan yang dijangka diperoleh. Dalam konflik Sudan ini, prinsip ini dilihat tidak dipatuhi oleh kedua-dua pihak, yang mana apabila dorang menggunakan arteri serangan yang udara, drone di kawasan yang padat dengan penduduk, jadi akibatnya ribuan orang awam yang terbunuh dan banyak serangan turut mengenai tempat awam seperti pasar, tempat pusat perlindungan, serta kawasan penempatan yang tidak mempunyai nilai ketenteraan yang jelas. Jadi keadaan ini menunjukkan bahwa kesan terhadap orang awam adalah terlalu besar berbanding manfaat peperangan ataupun ketenteraan yang diperoleh. Jadi oleh itu terdapat asas yang kukuh menyatakan bahwa prinsip perkadaran ini telah dilanggar dalam banyak operasi ketenteraan sepanjang konflik tersebut berlaku. Baiklah, seterusnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan prinsip-prinsip ini gagal dilaksanakan dengan berkesan dalam konflik Sudan. Yang pertama adalah kebanyakan pertempuran itu berlaku di kawasan bandar yang padat dengan penduduk, sekaligus menyukarkan pihak yang berkonflik itu membezakan antara sasaran ketenteraan dan orang awam. Yang kedua adalah kedua-dua pihak ini lebih mengutamakan kemenangan ketenteraan mereka berbanding dengan perlindungan hak-hak kemanusiaan. Selain itu, kelemahan mekanisme penguatkuasaan IHL di peringkat antarabangsa menyebabkan pelanggaran undang-undang terus berlaku tanpa tindakan yang mencukupi. Akhir sekali, sekatan terhadap bantuan kemanusiaan serta kemusnahan infrastruktur awam telah memburukkan lagi keadaan dan meningkatkan penderitaan rakyat Sudan. Seterusnya, secara keseluruhannya konflik Sudan ini telah membawa pesan yang sangat serius terhadap rakyat dan negara. Jutaan penduduk kehilangan tempat tinggal dan terpaksa berpindah ke kawasan yang lebih selamat ataupun menjadi pelarian. Selain itu, ramai orang awam yang kehilangan nyawa manakala bekalan makanan, perkhidmatan kesehatan, bantuan kemanusiaan turut terjejas. Keadaan ini menyebabkan konflik Sudan ini diterap sebagai salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia. Jadi situasi ini juga menunjukkan bahwa kegagalan mematuhi prinsip-prinsip IHL bukan sahaja menjejaskan keselamatan orang awam, malah memburukkan lagi keadaan kemanusiaan secara keseluruhannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Khairul Abidin bin Hasanuddin, pemegang nomor matriks BA 23110548.
bahagian saya adalah analisis kritikal, iaitu konflik bersenjata yang meletus di Sudan pada 15 April tahun 2023 antara Angkatan Bersenjata Sudan iaitu Sudanese Armed Force SAF dan pasukan sokongan pesat iaitu Rapid Support Forces. Konflik ini telah mencetuskan salah satu krisis kemanusiaan yang paling dahsyat dalam sejarah kontemporari. Impak kemanusiaan konflik Sudan ini adalah sesuatu yang jelas amat membimbangkan. Sebab dalam kira-kira masa 10 hari sahaja selepas pertempuran bermula, komuniti di seluruh Sudan menghadapi kekurangan serius bekalan makanan, air, ubat-ubatan dan bahan bakar. Dan dengan Khartoum dan kawasan sekitarnya yang paling terjejas. Antara impak yang paling dahsyat konflik ini ialah krisis kebuluran yang luas. Pada tahun 2025, April 2025, kebuluran di Sudan telah menjejaskan hampir 25 juta orang secara teruk, dengan hampir 4 juta kanak-kanak bawah 5 tahun mengalami kekurangan zat. Laporan daripada pelbagai badan antarabangsa mendedahkan corak pelanggaran international humanitarian law yang sistematik oleh kedua-dua belah pihak. Pertempuran yang merangkumi serangan tidak berimbang dan serangan yang disengajakan terhadap orang awam dan objek awam menggunakan peluru meriam, pengoboman dan artileri berat di kawasan yang padat penduduk, serta penggunaan kekerasan seksual secara meluas, termasuk rogol, penyerangan seksual dan perhambaan seksual. Dimensi yang membezakan konflik Sudan daripada konflik bersenjata biasa ialah sifat etnopolitik serangan yang dilakukan. Pada 7 Januari 2025, Jabatan Negara Amerika Syarikat mengisytiharkan bahawa ahli-ahli RSF dan juga milisi bersekutu telah melakukan tindakan genosid. Misi Fakta Penemuan Majlis Hak Asasi Manusia PBB menyimpulkan bahawa RSF dan kumpulan bersenjata bersekutu bertanggungjawab atas pelanggaran hak asasi manusia dan juga international humanitarian law. Walaupun IHL mewajibkan akses kemanusiaan kepada pihak yang memerlukan, realitinya di lapangan sangat jauh berbeza. Hubungan halangan birokrasi serta keganasan akses kemanusiaan dengan teruk telah menghalang operasi dan pengantaran bantuan. Oleh sebab itu, situasi ini menggambarkan kegagalan mematuhi artikel 70 Protokol Tambahan 1 yang mewajibkan laluan bebas dan operasi bantuan kemanusiaan. Sebagai kesimpulan, konflik bersenjata di Sudan bagi tempoh 2023 hingga tahun 2026 telah menjadi salah satu krisis kemanusiaan yang paling serius di dunia serta memperlihatkan cabaran besar dalam pelaksanaan Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa atau IHL. Berdasarkan analisis yang telah dibentangkan, walaupun prinsip-prinsip utama IHL seperti perlindungan orang awam, prinsip perbezaan dan prinsip perkadaran telah ditetapkan dengan jelas dalam undang-undang antarabangsa, pelaksanaannya di Sudan masih belum dipatuhi sepenuhnya oleh pihak-pihak yang bertelagah. Akibatnya, konflik ini telah menyebabkan kehilangan nyawa, pemindahan berjuta-juta penduduk serta kemusnahan hospital, sekolah dan kemudahan asas yang memberikan kesan besar kepada kehidupan masyarakat. Oleh itu, semua pihak yang terlibat perlu mematuhi sepenuhnya prinsip-prinsip IHL, manakala masyarakat antarabangsa perlu memainkan peranan yang lebih aktif melalui bantuan kemanusiaan, usaha diplomatik dan mekanisme accountability bagi memastikan pelanggaran undang-undang kemanusiaan dapat dibendung. Kesimpulannya, pematuhan terhadap IHL bukan sahaja merupakan kewajipan undang-undang tetapi juga kewajipan moral untuk melindungi maruah dan nyawa manusia ketika konflik bersenjata berlaku. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.